Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang live di Instagram dan juga Facebook, di Facebook PUJB, okay? Okay, semua dengar Jelas tak apa saya cakap ni? Waalaikumsalam, Zaitun Sirat, Hazida Ida, Naz Haziq, semua orang Johor ni. Orang Johor hebat-hebat belaka semua. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini insyaAllah saya, nama penuh saya Abdul Muttalib bin Mizat ataupun Talib Mizat. Mungkin ada yang kenal saya, yang pernah follow saya di Instagram, di Facebook page dan juga di YouTube. Okay, nama pentas saya Talib Mizat. Okay, ini insyaAllah saya bersama dengan Facebook Live PUJB. Saya akan berkongsikan dengan satu topik yang sangat istimewa dan menarik, iaitu topik From Zero to Hero. Assalamualaikum, Maisara Azali. Okay. Share lagi kepada yang belum share tu share, like. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat sini lah. Saya akan cuba jawab insyaAllah, santai-santai je. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, khususnya kepada PUJB juga kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu ataupun pengalaman saya dalam bisnes yang mungkin boleh jadi inspirasi kepada ramai usahawan-usahawan di luar sana yang terkesan ataupun terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi insyaAllah saya berharap apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya ataupun cara saya membuat ataupun menguruskan bisnes saya secara online dan juga secara fizikal, dan pengalaman saya yang sebelum ni yang mungkin boleh diguna pakai ataupun boleh jadi inspirasi kepada ramai usahawan di luar sana. Sekali lagi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga PUJB. Okey, ramai dengan view Okey. Jadi hari ini bila bercerita tentang usahawan ataupun bisnes, kebanyakan pada kita percaya bahawa bisnes adalah satu cara yang sangat baik ataupun bagus dan efektif untuk kita ikut sunnah Rasulullah SAW juga, mana Rasulullah mengatakan bahawa perniagaan adalah satu perkara yang baik dalam kehidupan kita, mana rezeki kita akan dimewahkan melalui perniagaan ini. Jadi hari ini saya just nak kongsikanlah tentang ataupun bercerita tentang seri pengalaman dan juga cara-cara yang terbaik yang boleh kita gunakan apabila kita ingin berniaga ataupun menguruskan masa kita ataupun syarikat kita, terutama pada waktu pandemik ini berlaku, iaitu di mana kita menggunakan teknologi dan sesuai dan selari dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Besar kita, iaitu tentang Johor Digital, tentang peluang-peluang bantuan kewangan kepada semua usahawan di negeri Johor melalui Belanjawan Negeri Johor 2021. Okey, saya nak kongsikan sikit gambaran lah, sebagaimana kalau kita sebagai seorang manusia biasa, di mana kita memerlukan satu perjalanan ataupun journey untuk kita mencapai sesuatu kejayaan, di mana kita tiada apa-apa from zero, dan kita pastinya bila kita memerlukan sesuatu perniagaan ataupun satu perjalanan itu, pastinya kita akan sampai ke garisan penghujungnya, iaitu penamat. Dan pastinya di penamat tu nanti kita akan menjadi seorang berjaya dan menjadi seorang hero. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang satu perumpamaan di mana kalau kita selalu lihat di kaca TV ataupun pernah waktu di sekolah dulu kita selalu sertai kejohanan olahraga, di mana pengadil ada sebut tentang pengadil perlawanan maraton ataupun perlumbaan 100 meter sebagai contoh, ada menyebut ready, set and pump and go. Okey, dekat sini maksudnya kita ada 3 fasa yang berbeza untuk kita memulakan perniagaan. Sebagai contoh, kita ada fasa yang pertama iaitu fasa ready, fasa persediaan. Yang kedua, fasa set, di mana kita nak setkan kita punya physical, mental, emosi dan sebagainya. Dan yang ketiga baru kita akan go. Dah dengar tak? Jadi hari ini insyaAllah saya nak kongsikan sedikit perumpamaan ini dengan apa strategi-strategi yang saya aplikasikan dalam sepanjang saya menjadi seorang usahawan. Okey, mungkin ada yang nak tahulah apa yang saya buat sebenarnya, sebab sebelum ni pun secara jujurnya ramai yang keliru sebenarnya. Cakap Talib Mizat ni siapa? Penyanyi ke? Usahawan ke? Arkitek ke? Okey, saya merupakan seorang
graduan Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai dalam bidang seni bina, architecture. Dan saya juga merupakan seorang selebriti tanah air. Ada beberapa buah lagu, album dan sebagainya di YouTube. Dan juga saya merupakan seorang presiden Manchester City Malaysia. Okey, penyokong Man City boleh angkat tangan kat sini. Okey, inilah diri saya tentang Talib Mizat. Saya merupakan seorang arkitek, selebriti dan juga seorang presiden Manchester City Malaysia. Jadi mungkin saya nak kaitkan dengan perniagaan. Ada orang tanya kenapa nak cerita tentang perniagaan pula hari ini kan. Sebab saya waktu belajar lagi, saya memang dah mula tubuhkan saya punya syarikat sendiri. Berdaftar melalui SSM iaitu dengan nama Dinasti Seni Enterprise, di mana pada waktu itu saya banyak melakukan kerja-kerja saya ataupun servis saya dalam syarikat saya, iaitu servis membuat 3D visualization, servis membuat lukisan seni bina dan sebagainya, 3D dan animasi kepada semua developer ataupun pemaju yang inginkan servis saya. Jadi sepanjang pada saya belajar lagi, saya telah pun praktis dan aplikasikan dan perbaiki diri saya sedikit demi sedikit untuk membiasakan diri saya dalam industri pembinaan ini. Jadi saya mulakan diri saya dengan satu syarikat, buat secara online, di mana waktu itu kita semua tak ada pandemik, kita hidup seperti biasa. Dan waktu itu saya dah mula buat kerja secara online. Okey. Saya nak kaitkan dengan fasa ready tadi adalah di mana sebenarnya apa yang perlu kita buat pada fasa yang pertama. Okey, ready, set and go. Kita ada 3 fasa tadi, ready, set and go. Yang pertama adalah fasa ready. Fasa ini adalah sangat kritikal di mana ia menentukan ke mana hala tuju kita. Okey. Di mana pengakhiran syarikat kita ataupun matlamat kita dalam jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Itu sangat kritikal kerana kita perlu jelas dan perlu faham sama ada kita betul-betul ataupun benar-benar minat dengan apa yang kita ingin kerjakan dalam kita punya bisnes, perniagaan kita. Sebagai seorang usahawan kita kena clear. Apa matlamat kita dalam tempoh jangka masa pendek dalam 1 tahun, apa yang kita nak achieve, apa yang kita nak capai. Lepas tu dalam tempoh long term pula, jangka masa panjang, apa yang kita nak capai dalam tempoh 10 tahun sebagai contoh. Okey, short term planning kita sebagai contoh 1 tahun tu kita nak buka syarikat secara online sahaja ke, ataupun kita nak target lepas tahun kita ada kedai fizikal ke. Yang long term pula kita boleh fikirkan tentang maybe lepas 2 tahun, 3 tahun kita ada syarikat kita, kedai kita sendiri, kedai fizikal, dan lepas tu baru kita buka branch yang berbeza di tempat yang berbeza. Jadi itu adalah kita punya gambaran kita. Okey, gambaran saja, belum detail lagi, secara draft, secara kasar lagi, di mana kita perlu pastikan apa matlamat kita long term dan juga short term. Okey, yang keduanya kita tulis semua tu di atas kertas. Kadang-kadang orang cakap jangan pandang rendah lah dengan apa yang kita cakap ni. Maksudnya kenapa kena tulis atas kertas kan, sedangkan otak kita boleh ingat segala-galanya. Kita kena ingat, kita ni manusia, kita tak boleh ingat segala-galanya. Jadi kita kena tulis sebab apa? Ada kajian yang menunjukkan bahawa bila kita tulis atas kertas, kita akan dapat memastikan kerja kita lebih efektif dan lebih progresif berbanding dengan kita ingat atas kepala. Dan ia juga dapat mengurangkan stres kita. Jadi apa yang kita dah rancang tadi, planning kita secara draft, secara kasar, kita tulis atas kertas. Secara doodle ke, secara lakaran macam lakaran arkitek tu yang doodle tu, ataupun secara gambar ataupun tulisan, kita kena pastikan jot down, tulis atas kertas. Yang seterusnya, okey, kita dah ada minat, kita ada passion, kita ada matlamat kita. Adakah kita cukup ilmu kita? Ilmu kita, skill yang kita ada ni, adakah cukup untuk kita menampung tekanan-tekanan yang ada dalam bisnes kita, usahawan, sebagai seorang usahawan. Okey. Skill sebagai contoh, kita lihat diri kita, adakah dari segi komunikasi kita baik ataupun tidak. Kalau tak baik, kita perbaiki. Kita buat latihan cakap dengan cermin ataupun pergi ke kursus-kursus seminar dan sebagainya untuk perbaiki. Jadi kita perbaiki kekurangan kita. Jadi apa yang kita baik, kita tambah baik lagi. Jadi itu yang kita perlu faham. Kita kena pasti skill dan kemahiran ataupun ilmu yang kita ada. Sekiranya tak cukup lagi, kita kena pastikan kita cukup bersedia. Sebab fasa ready ni kita kena pastikan betul-betul. Fasa yang pertama, fasa ready. Okey, fasa ready kita pastikan kita punya planning betul, kita jelas, kita faham apa yang kita nak buat, matlamat kita berapa tahun ni kita nak buat apa, kita faham semua. Dan yang pasti kita kena minat dan juga passion dengan kita punya pekerjaan. Okey, yang seterusnya dalam fasa ready ni juga kita kena ada satu skill yang dipanggil sebagai brainstorm. Okey, brainstorm. Brainstorming ni adalah skill di mana kita kena, okey, sekarang ni kita ada keadaan yang sangat memaksa kita untuk buat kerja secara online. Okey, brainstorm apa cara terbaik? Okey, apa cara terbaik untuk kita
sampaikan servis kita ataupun memastikan orang di luar sana membeli produk-produk kita. Itu adalah fasa ready yang pertama, iaitu secara doodle, secara kasar sahaja. Okey, buat masa ni okey Maisarah Azali, student UTM JB. Okey. Ambil course apa tu? Saya alumni UTM, UTM Awesome. Okey, itu dia fasa yang pertama, iaitu fasa ready, mana kita perlu bersedia dari segi planning kita. Okey. Saya teruskan dengan fasa yang kedua ya. Okey, untuk fasa yang kedua, bila ada ready, kita ada set. Set ini adalah fasa tengah-tengah sebelum kita ke fasa yang ketiga, iaitu fasa go. Set maksudnya di sini kita perlu set diri kita dengan lebih detail, iaitu dari segi penjadualan kita, pengurusan masa kita. Pernah dengar tak orang kita lah selalu sebut tentang janji Melayu. Janji Melayu. Biasalah janji Melayu. Biasalah janji Melayu. Bila kita janji 9.30, dia datang 10 malam. Bila janji 10 malam, dia datang 10.30 malam. Pernah dengar tak janji Melayu? Jadi benda ni kita tak seharusnya jadikan satu budaya. Okay? Ia adalah satu sikap yang sangat perlu dititik beratkan sebagai seorang usahawan. Kalau kita nak buat bisnes ataupun jadi seorang usahawan, kita perlu serius dan perlu pastikan pengurusan masa kita adalah di tahap yang terbaik. Okey? Kita tak perlu cakap lagi janji Melayu lagi, sebab orang Melayu adalah satu masyarakat ataupun kaum yang menjaga masa dengan baik. Kita kena pastikan benda tu dulu. Okey? Bila dah ada penjadualan yang teliti, kita faham, okey, hari ni hari Isnin aku nak buat apa? Hari Selasa nak buat apa? Hari Rabu kita nak rest ke? Hari Khamis kita nak go physical ke? Hari Jumaat kita nak blast online ke? Jadi kita kena faham. Kita kena teliti dengan apa yang kita nak plan. Okey, penjadualan kita, pengurusan masa kita. Okey, yang seterusnya kita kena set mental kita. Okey, mental kita ni kena kuat. Mental kena kuat, jangan cepat koyak. Sebab apa? Mental kita ni yang menentukan sejauh mana kita akan pergi. Okey, semakin kuat tekanan yang kita hadapi, semakin kuat cabaran yang kita hadapi, sebenarnya ia akan menyebabkan kita lebih berjaya. Percayalah dengan apa yang saya cakap ni. Sebab saya cakap melalui pengalaman saya lah, memang tekanan yang kuat, cabaran yang kuat, orang semua tak percaya dengan saya. Tapi saya percaya pada diri saya. Itu yang membuatkan saya berjaya sampai sekarang. Okey, set mental kita. Pastikan kesihatan mental kita pun di tahap yang baik. Janganlah stres sampai ada tekanan diri, depression. Dia ada masalah kita simpan sendiri, tak nak berkongsi pada orang ramai, kawan kita, keluarga kita. Sedangkan masalah itu boleh diselesaikan dengan baik. Jadi itu perlu dititik beratkan lah, iaitu set mental kita di state ataupun keadaan yang sangat optimum untuk kita menghadapi tekanan. Okey, seterusnya adalah point yang set ini adalah set fizikal kita. Okey, set fizikal kita adalah dari segi kesihatan kita untuk kita melakukan kerja harian kita, rutin harian kita. Sebagai contoh, energy level kita. Okey, seberapa banyak tenaga yang kita nak gunakan untuk kita buat satu mesyuarat, berapa banyak tenaga kita nak buat untuk buat kerja secara fizikal, buat kerja bila berjumpa dengan orang, melibatkan mental dan fizikal kita untuk berjumpa dengan orang, untuk bergerak satu tempat, untuk bercakap, untuk menunjukkan gerak-geri tubuh, gerak tubuh yang baik pada mereka. Jadi ini adalah dari segi state fizikal kita. Kalau kita tak fit, kita tak cukup stamina, kita senang dapat penyakit. Jadi satu masalah pada kita. Jadi kena pastikan, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita setiap hari, kita kena pastikan fizikal kita di tahap yang optimum. Dengan cara kita boleh beriadah, berjogging. Ambil sedikit masa dalam jadual kita tu, dalam set tadi jadual kita tu, kita ada masa untuk buat kerja, masa untuk kita berehat, masa untuk kita makan, masa untuk kita beriadah dan masa untuk keluarga kita. Kita kena pastikan. Seorang yang berjaya pasti dia punya pengurusan masa sangat baik. Jadi kita kena tekankanlah tentang pengurusan masa ni. Jadi tadi ada set mental, set physical. Okay, jangan push over the limit, jangan push diri kita. Kadang-kadang bila tekanan yang lebih pada kita, kita rasa tertekan, rasa macam keadaan memaksa kita, membuatkan kita kerja lebih masa. Pernah dengar kan kes-kes di luar sana yang ramai menghadapi depression, sakit mental disebabkan pekerjaan. Jadi kita kena pastikan mental kita tidak diberi tekanan yang tinggi, jangan push over the limit. Okay, seterusnya yang terakhir dalam fasa set ni adalah keadaan emosi dan spiritual kita. Okey, emosi dan spiritual kita maksud kat sini, emosi kita. Adakah bila kita berbisnes ni, kita melibatkan tentang emosi peribadi kita? Nampak orang, budak ni pernah buat hal dengan aku lah. Benda peribadi, benda personal lah. Menyebabkan emosi kita tak stabil dan budak ni ada buat hal. Jadi kita tak nak buat bisnes dengan dia. Sedangkan kita boleh buat bisnes dengan dia. Ada peluang yang besar dengan dia, tapi sebabkan personal, benda peribadi, kita tolak tepi benda tu. Kita macam
ambil beratlah tentang perkara tu kan. Jadi kita rasa macam tertekan, tak dapat buat keputusan dengan baik, kita melibatkan emosi kita dan menyebabkan bisnes kita terumbang ambing. Okey, yang seterusnya tentang spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting. Sebab apa? Kita kena pastikan apa yang kita buat ni dapat berkat. Okey, and then apa yang kita buat ni halal di sisi Islam. Okey. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, jaga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, masyarakat kita, kawan-kawan, keluarga kita, itu sangat penting. Jadi itulah dia fasa set, iaitu kita kena pastikan keadaan mental kita, fizikal kita, emosi spiritual kita berada dalam tahap yang optimum. Okey. Course accounting dengan kawan saya. Oh, UTM Skudai ada accounting kat sana. UTM ke UiTM ni? Okey, semua masih okey 20 orang tengah view ni. Terima kasih yang view. Kalau ada soalan boleh tanya soalan pada saya akan cuba jawab secara spontan. Okey, tadi kita ada fasa pertama, fasa ready, fasa kedua, fasa set. Ada soalan tak? Saya tengok komen dekat bawah dekat laptop. Okey, saya teruskan. Seterusnya, satu tips lah pada saya tentang nak bagi motivasi tentang apa yang kita hadapi sepanjang ni. Cuba flashback balik, cuba cari balik satu ayat-ayat motivasi, bukan saja daripada ayat kawan-kawan kita ataupun orang yang berpengaruh. Cari juga ayat-ayat daripada ayat Al-Quran yang boleh bagi inspirasi kepada kita. Sebagai contoh, setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Dalam Al-Quran diulang sebanyak 2 kali kan. Jadi kita boleh ambil itu sebagai satu motivasi yang boleh kita refresh balik kita punya tenaga untuk kita berjaya. Okey Puan, Rohimah Zakaria, ada apa soalan tu? Assalamualaikum, mantap TM, Ya Muhammad Nur Syufaat. Terima kasih my brother. Okey, saya teruskan Okey, jelas fasa pertama ready, fasa kedua set. Okey, fasa yang terakhir. Di mana kalau dalam perlombaan kita ada ready, set and go. Bam, boleh tembak kan. Sekarang kita berada di fasa yang ketiga iaitu fasa go. Okey, fasa go ni di mana kita sudah bersedia dari segi mental, fizikal kita, emosi kita, persediaan kita, ilmu di dada kita, skill-skill kita dalam diri kita. Kita dah bersedia segala-galanya dan masanya untuk kita pergi. Kita dah start buat bisnes kita. Okey, apa yang paling penting sekali dekat sini adalah kita kena teruskan momentum kita. Jangan sesekali berputus asa. Okey, kadang-kadang kita terjumpa satu cabaran yang baru sepanjang kita buat bisnes ni. Sebagai contoh, cabaran yang kita tak pernah jangka pun. Sebelum ni kita dah plan betul-betul lah. Kita dah plan, kita dah jangka yang okey, aku buat bisnes ni, aku akan pastikan dia akan maintain selama 5 tahun. Tiba-tiba bisnes kita lingkup selepas 2 tahun. Adakah kita nak berputus asa? Adakah kita nak tutup semua syarikat kita? Ataupun ada plan B yang kita boleh buat? Jadi kita kena brainstorm dan kita kena pastikan kita ada persediaan yang kuat untuk kita hadapi semua ni. Okey. Jadi sebab apa kat sini saya cakap, sebab tak ramai yang ada dalam fasa ready dan set ni. Banyakkan pada kita ni semuanya nak go saja. Ada duit nak go, ada duit nak go. Tak ada fasa di mana kita bersedia dari segi teknikal, dari segi persediaan struktur organisasi dan sebagainya. Jadi ia sangat penting dan kritikal lah. Sebagai contoh saya sendiri, saya ada syarikat saya di mana saya tetapkan matlamat saya bekerja melalui online saja, buat kerja 3D, animasi dan sebagainya. Sejak 2009 lagi sampailah sekarang. Jadi apa yang saya buat adalah saya buat online. Dan alhamdulillah sekarang ni untuk pengetahuan anda semua yang sedang menonton ni, pengalaman saya dalam bidang seni bina, saya alhamdulillah telah pun dilantik sebagai arkitek untuk projek di Bandar Aceh, Indonesia, yang saya telah pun berjumpa dengan wali kota Aceh di Indonesia, iaitu wali kota iaitu Datuk Bandar Aceh, di mana mereka bersetuju untuk mengambil kami, pihak pemaju pada Malaysia ini, untuk invest, melabur duit di sana untuk mendirikan hotel dan juga mall di sana. Jadi saya merupakan arkitek untuk projek tersebut, dan disebabkan pandemik, sepatutnya bulan 4 yang lalu projek ini berjalan, tapi disebabkan pandemik kita terpaksa tangguh dahulu. Jadi itu pengalaman saya lah. Setelah beberapa tahun saya bersabar, saya percaya yang apa plan yang saya buat ni akan berhasil satu hari nanti. Sebab bila kita start from zero, kita akan pasti jadi hero nanti. Kita akan pasti. Sebab selagi mana kita yakin dengan apa perancangan yang kita buat ni, semakin tinggi keyakinan dan kepercayaan kita tentang apa planning kita, semakin kuat ataupun semakin tinggi kejayaan yang kita akan capai. Okay? Semakin tinggi risiko yang kita ambil, semakin tinggi juga kejayaan yang kita akan capai.
Itu apa yang saya percayalah. Apa yang saya percaya dan saya alami sepanjang beberapa tahun ni, dan alhamdulillah sebenarnya hikmah yang sangat baik di mana saya selama ni bekerja secara online sahaja. Okey. Di mana zaman pandemik ni sangat menguji kita. Ramai yang dibuat pekerjaan, ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang tak dapat nak tanggung keluarga dan sebagainya. Jadi ada macam-macam masalah yang mereka hadapi. Jadi alhamdulillah saya punya syarikat Dinasti Seni Enterprise, dan juga di samping itu saya ada buat bisnes online bersama dengan isteri saya. Dan ini sangat membantu saya kerana bisnes online ini sangat-sangat efektif dan berguna di waktu pandemik COVID ini. Jadi saya nasihatkan kepada semua yang menonton yang mungkin sedang menghadapi masalah, okey, boleh untuk mencuba ataupun melibatkan diri dalam bidang digital pula, sebab sekarang selari dengan Industrial Revolution IR 4.0, okey, pendigitalan industri 4.0, mana kita dah gunakan teknologi untuk kita buat bisnes, sebagai contoh bisnes online. Sebab saya sebelum ni memang buat online saja. Kerja-kerja saya online, dan akhirnya saya diberi kepercayaan untuk menguruskan satu projek di Indonesia. Itu pencapaian saya sangat tinggi dalam bidang seni bina dan bidang pembinaan. Okey. Jadi saya nasihat kepada anda semua, selari dengan Belanjawan 2021 kepada Kerajaan Negeri Johor, mana kerajaan ingin semua rakyat ataupun usahawan di Negeri Johor untuk meneruskan ataupun menerapkan elemen-elemen Johor Digital dalam bidang perniagaan masing-masing. Jadi saya harapkan dapat bagi inspirasi dan juga dapat memberi ilham kepada anda semua untuk mulakan perniagaan dengan secara digital, secara online dan sebagainya. Okey, itu dia fasa ready, set and go. Bila kita dah ready and set, barulah kita boleh go. Okey, dan saya nak ceritakan juga satu perumpamaan lah, di mana kalau kita lihat satu perlumbaan sebagai contoh, maraton 10 km sebagai contoh. Adakah sepanjang maraton tu kita akan di pace ataupun kelajuan yang sama? Sudah pastinya kita akan perlahan-lahan akan menjadi lebih perlahan, dan akhirnya kita akan maintain dalam satu kelajuan yang optimum, di mana kita akan maintain sampai ke barisan penamat. Itulah dia apa yang saya nak gambarkan, iaitu perancangan kita. Memang pada peringkat permulaan tu memang kita akan speed cuba tinggal ke orang lain, atau bukan tinggal lah, kita just nak pastikan kita stabil dalam bidang perniagaan ini, dan bila kita dah sampai ke penghujung kita akan maintain sampai kita akan berjaya. Itu apa yang saya buat dan saya guna pakai dalam bidang perniagaan saya. Okey, saya merupakan seorang usahawan bisnes online, menjual suplemen dengan isteri saya. Di samping saya juga mempunyai syarikat Dinasti Seni, syarikat menyediakan perkhidmatan servis 3D visualization dan juga lukisan seni bina. Boleh lihat Instagram saya, Talib Mizat, dan juga Dinasti Seni, ataupun di page saya punya profil ataupun projek-projek sebelumnya yang pernah saya usahakan. Sebagai contoh, saya pernah melibatkan diri dengan Tourism Johor, di mana saya buatkan 3D visualization untuk Desa Kelumar Eco Resort, tempat pelancongan di Parit Jamil Muar, dan banyak lagi lah. Jadi mungkin boleh lihat di sana, insyaAllah. Assalamualaikum Talib. How you survive during this pandemic in terms of your business? Thank you. Terima kasih Izan Harun, soalan yang baik. Okey, sepanjang pandemik ni memang memberi kesan bukan kepada saya, malahan kepada semua yang membuat perniagaan. Okey, apa yang saya lakukan adalah saya bersyukur sebab sepanjang saya berkecimpung dalam bidang perniagaan, banyak perniagaan yang saya buat. Okey, kalau sekarang saya nak kongsikanlah tentang pengalaman saya, soalan yang bagus untuk saya kaitkan dengan pengalaman bisnes saya. Okey, sebelum ni saya sangat aktif. Okey, macam-macam perniagaan yang saya cuba. Saya bermula dengan Dinasti Seni sebagai syarikat 3D, and then saya jual tudung dengan isteri saya, jual SIM card Autel, jual suplemen Shaklee, and then buat Muar Bandung Soda, and then macam-macam lagi yang saya buat. Saya terlibat dengan TV3 dan sebagainya. Jadi banyak benda saya buat. Jadi bila saya dah nampak apa yang saya boleh fokus ataupun apa yang menjamin masa depan saya fokus pada benda tu. Jadi bila saya fokus pada perniagaan-perniagaan yang saya buatnya, kebanyakan pada mereka adalah perniagaan secara online. Sebagai contoh, bisnes Shaklee adalah perniagaan online. Saya maintain dengan isteri saya melalui perniagaan online Shaklee. Yang keduanya melalui review di Instagram saya sebagai seorang influencer, dan yang ketiganya melalui servis design architecture melalui syarikat saya. Sebenarnya ramai, bukan saja di peringkat di kawasan Malaysia saja, malahan di peringkat global juga ramai yang meminta servis saya untuk buat 3D visualization. Jadi itu yang saya buatlah sepanjang pandemik ni. Alhamdulillah saya buat secara online. Bagi saya bukan norma baharu lagi, norma yang lama yang baharu pada satu ketika dahulu, dan sekarang saya sudah terbiasa dengan perkara tersebut.
Dan saya nasihatkan jugalah kepada mereka yang terkesan, mungkin ada yang tercari-cari apa yang jalan yang terbaik untuk mereka uruskan perniagaan mereka pada waktu yang genting seperti sekarang ini adalah boleh lihat pada bantuan kewangan pada SME, pada Tekun, pada Belanjawan Malaysia, Belanjawan Negeri Johor dan banyak lagi. Boleh cek balik di Belanjawan Negeri Johor, SME yang banyak ingin membantu perniagaan orang kita, bisnes orang Melayu, Bumiputera, dan semua warga Malaysia boleh lihat di sana. Jadi kita kena pastikan semua tahu tentang perkara ni. Kadang-kadang ada yang tak tahu, ada yang ya ke ada bantuan kerajaan nak bagi kita. Jadi maklumat ni tak sampai kepada mereka. Jadi saya nasihat kepada anda semua sentiasa peka dan melihat berita-berita yang ada di social media ataupun di televisyen untuk memastikan kita tidak ketinggalan tentang apa yang kerajaan cuba bantu kita. Jadi itulah dia. Sepanjang saya buat bisnes tu, saya dah melalui macam-macam fasa kegagalan, kerugian, and then saya percaya pengalaman ini mematangkan saya untuk lebih berhati-hati dalam perniagaan yang akan datang. Jadi kadang-kadang orang fikir orang semua nak terus fasa go dalam bisnes. Sebenarnya apa yang penting adalah selain pada ready dan set tadi sebelum kita nak go, kita perlu ada juga PR yang baik dengan orang ramai. PR yang baik maksudnya dari segi reputation kita, repo kita dengan orang, public relationship kita dengan orang ramai perlulah baik dan orang kata apa, tidak ada masalah. Jadi benda ni akan memudah carakan kita bila kita nak ingin berhubung, diberi kepercayaan, orang akan percaya dengan servis yang kita pernah buat. Kita memberikan 100% hasil kerja yang baik kepada mereka yang percaya pada servis kita. Sebagai contoh, kalau usahawan tu ada satu produk yang baik, kita pastikan kualiti produk tu mencapai satu tahap yang optimum supaya mereka percaya dengan produk kita. Sebagai contoh, saya seorang yang mempunyai perniagaan servis dan juga produk. Jadi kedua-duanya saya belajar. Jadi saya applykan dalam bidang kehidupan saya yang lain. Okey, setakat ni jelas Ada apa-apa soalan nak tanya? Harap dapat menjawablah soalan tadi Encik Izian. Encik ke Puan? Puan Izian Harun. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada soalan, saya akan teruskan lagi. Okey. Okey, pengalaman saya dalam bisnes. Sebelum ni saya ada cerita, sebentar tadi saya dah cakap yang saya ada buat banyak bisnes sebelum ni. Saya mula buat bisnes memang secara online sahaja dan saya juga pernah juga berpengalaman buat bisnes secara fizikal, kerana saya melibatkan diri dalam Carnival Jom Heboh, di Expo Universiti dan sebagainya, mana saya ada menjual SIM card. Jadi itu merupakan sebahagian dari pengalaman saya lah. Saya pasti apa yang kalian semua yang sedang menonton ni pasti masing-masing ada cerita masing-masing, ada pengalaman masing-masing yang sangat berharga. Kerana apa yang kalian hadapi itu sebenarnya adalah satu pengalaman yang sangat berharga yang kalian semua boleh guna pakai di dalam perniagaan masing-masing. Okey, sebagai contoh perniagaan saya memang secara online saja. Okey, pengalaman saya cuba perbaiki skill saya, skill dari segi komunikasi, dari segi Instagram, communication macam mana. Saya punya tema saya dalam ataupun approach ataupun pendekatan saya dalam platform yang berbeza, ada karakter masing-masing. Maksud saya kat sini, kalau Instagram macam mana saya nak approach, saya nak cari customer. Adakah melalui Facebook Ads ataupun melalui share story dan sebagainya. Jadi benda ni kita kena pastikan semua daripada kita celik tentang dunia digital, celik IT dan pastikan kita tidak ketinggalan. Kerana zaman sekarang orang lebih selesa. Kerana sebenarnya saya dapat menjadi income yang banyak dalam satu bulan melalui online saja. Sedangkan waktu sekarang ni ramai yang terkesan dan terjejas melalui pandemik COVID-19 ini. Tapi saya alhamdulillah dapat maintain dan juga teruskan kehidupan dengan perniagaan yang saya percaya selama ini boleh berjaya. Jadi setelah beberapa tahun saya buat bisnes bersama dengan dinasti seni dan juga The Magnetico, iaitu syarikat menjual suplemen bersama dengan isteri saya. Ia sangat-sangat membantu saya waktu ini. Jadi saya nasihat kepada anda semua untuk bermulalah untuk mendekatkan diri dengan dunia digital. Sebab apa sekarang ni semua buat secara online. Semua di antara kita semua menghadap phone setiap hari. Ke dalam kereta ke dalam kereta api ke,
dalam rumah ke, dekat tempat awam ke, kita sentiasa memegang telefon. Jadi cuba orang kata apa, cari ilmu lah ataupun skill-skill yang boleh kita guna pakai dari segi dunia digital ni supaya kita dapat jual ataupun sampaikan apa yang kita nak jual ataupun nak beri servis tu kepada orang yang tertentu. Jadi saya nasihat kepada anda semua lah, insyaAllah. Ada beberapa soalan lagi? 11 orang tengah view ni. Okey, pokok pangkalnya sebenarnya adalah kepercayaan kepada kita. Masing-masing ada perancangan masing-masing dan saya percaya apa yang saya rancang ni ataupun saya punya pendekatan saya iaitu melalui ready, set dan go ni adalah yang terbaik bagi saya. Dan mungkin ada pendekatan yang lebih baik tu ataupun ada beberapa pendekatan yang berbeza yang kalian boleh ambil untuk satukan dalam satu pendekatan yang sama pun tak ada masalah. Jadi saya tak kata saya punya sangat efektif tapi ia terbukti berkesan kepada saya lah. Jadi apa yang penting adalah kepercayaan kita, keyakinan kita untuk kita berjaya tu macam mana. Adakah suam-suam kuku je, hangat-hangat tai ayam ke? Kita kena pastikan mentaliti kita, fizikal kita, emosi kita stabil dan optimum untuk kita pastikan perniagaan yang kita buat ni di satu tahap yang berbeza ataupun berganjak pada satu level yang lebih tinggi. Dan insyaAllah saya doakan kepada anda semua yang ingin berniaga, yang mula mendekatkan diri dalam bidang digital ni supaya terus berjaya dan terus dipermudahkan segala urusannya. Okey, saya bagi kesimpulan sikit tentang apa yang saya ceritakan ataupun kongsikan pada hari ini, iaitu tentang topik Zero to Hero. Okey, saya ada banyak pengalaman dalam bisnes, mana kebanyakan masa memang saya gagal. Saya buat bisnes memang kadang-kadang saya tak dapat sustain ataupun maintain selama setahun. Jadi apa yang paling penting adalah ready, set dan go. Ready adalah dari segi persediaan kita secara kasar. Kita lakarkan secara kasar apa yang kita nak capai dalam tempoh masa pendek dan juga jangka masa panjang. Itu sangat kritikal. Kita kena perbaiki diri kita dari segi ilmu dan pengetahuan kita. Buat kajian sedikit tentang statistik tentang apa masyarakat orang Malaysia ni yang sukakan tentang produk kita dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah fasa set, di mana kita perlu set mental, physical, emosi, spiritual kita dan penjadualan masa kita. Okay, masa kita sangat penting dan pastikan jangan ada lagi perkataan janji Melayu. Okay, janji Melayu tak boleh diguna pakai dalam bisnes. Kita dalam satu bidang profesional, kita kena pastikan kita jaga masa, kita jaga reputasi kita dengan orang ramai, menjaga penampilan diri kita dari segi penampilan, adab kita dan akhlak kita. Sebab kita dalam diri kita ada Islam. Kita kena tekankan dan beringat tentang apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam perniagaan dan juga apa yang ditetapkan dalam Islam. Okey, yang seterusnya adalah yang terakhir, fasa go. Bila fasa go ni, jangan sesekali rasa nak berputus asa, percaya pada diri kita, yakin 100% tentang apa yang kita rancangkan dan ia pasti akan berhasil. Kerana law of attraction ni sangat main peranan. Okay? Semakin banyak kita percaya, semakin tinggi kita punya keyakinan, semakin tinggilah pencapaian yang akan kita capai. Okay? Mungkin ada yang nak tanya soalan ke kat sini? Mungkin ada yang tanya tentang pengalaman saya secara pribadi ke, apa yang saya buat sekarang ni ke. Di samping itu juga saya nak ucapkan semoga negara kita terjauh daripada wabak pandemik COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terlindung dan terjauh daripada penyakit ini. Saya fahamkan banyak kluster yang baru telah pun wujud, terutama di Batu Pahat. Mungkin ada yang di Batu Pahat kat sini. Saya ucapkan semoga kita dilindungi insyaAllah. Dan semoga frontliners kita sentiasa kuat dan terus kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan ini. Okey, 9 orang tengah view ni ada soalan tak? Okey, saya nak kongsikan juga tentang pengalaman saya lah. Pengalaman saya sebelum ni, yelah sebenarnya ramai yang cakap kan, Talib Mizat ni kau buat apa sebenarnya kan. Sebenarnya saya seorang multitasker. Saya hidup sebagai seorang multitasker sejak pada zaman bangku sekolah lagi. Mana saya sejak bersekolah, saya ada satu mentaliti yang sangat kuat. Okey, kita sebut tentang set mental tadi. Saya ada satu mentaliti yang sangat kuat, iaitu mentaliti
winning mentality, di mana TND ada sebut juga di official Johor, untuk Johor Southern Tigers, ada sebut tentang winning mentality. Saya ada satu mentality yang di mana saya nak berjaya. Saya nak pastikan saya dapat nombor 1 dalam kelas. Saya nak pastikan saya aktif dalam semua benda yang saya buat dan saya berjaya. Bukan saja aktif melibatkan diri saja, saya nak pastikan saya berjaya. Itu mentality yang saya buat sejak pada bangku sekolah rendah lagi lah. Saya merupakan seorang yang sangat aktif di sekolah. Sampai setiap tahun memang saya aktif main bola sepak. Semua sukan saya akan melibatkan diri dalam pertandingan kira cepat, pertandingan reka, cipta sains, dalam pelajaran. Jadi itu semua apa yang saya selalu buat lah, yang saya dah setkan dalam fikiran saya. Jadi winning mentality itu sangat penting, di mana saya teruskan sampai ke peringkat sekolah menengah, sampai ke peringkat universiti, di mana saya seorang multitasker. Saya banyak benda yang saya buat satu masa. Saya aktif di universiti juga. Saya merupakan seorang pelajar di Universiti Teknologi Masa waktu dulu, dalam bidang seni bina, di mana saya juga seorang pemain futsal universiti, di mana saya kekalkan stamina saya, kekalkan kesihatan fizikal saya melalui sukan futsal, dan saya menjauhkan diri saya daripada perkara-perkara yang akan menghilangkan fokus saya. Itu apa yang saya buat lah, mentality saya, winning mentality. And then lepas tu saya sampailah sekarang, alhamdulillah, apa yang saya sustain ada tiga perkara utama yang saya maintain sampai sekarang. Setelah banyak bisnes yang saya buat, ada 3 perkara utama yang saya fokus, iaitu dalam 3 bidang yang berbeza. Iaitu yang pertama, saya sebagai seorang arkitek, graduan arkitek, saya mempunyai syarikat saya sendiri dan bersama dengan pemaju, iaitu Dinasti Seni Enterprise. Sejak pada 2009 lagi saya dah tubuhkan saya punya syarikat. Dan yang keduanya, saya merupakan seorang selebriti. Selebriti ni saya banyak maintain saya sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang public figure. Saya sebarkan aura positif, dan juga saya pernah menang satu anugerah di Anugerah Planet Music di Singapura, kerana saya juga merupakan seorang YouTuber. Saya menang dekat Singapura tu sebagai seorang YouTuber, dan alhamdulillah 2012 tu saya menang anugerah tersebut dan saya sign kontrak dengan Hijaz Record. Dan masa yang sama saya masih lagi bersama dengan Dinasti Seni, di mana saya ambil platform saya sebagai seorang penyanyi ni adalah platform untuk saya mendekatkan diri dengan orang yang penting, dengan orang-orang yang berpengaruh, untuk saya dapatkan peluang-peluang yang baru. Itu apa yang saya buat lah. Saya build satu networking ataupun hubungan yang baik antara saya dengan orang-orang yang penting. Jadi networking adalah sangat berharga. Selain pada pengalaman, networking adalah satu perkara yang sangat berharga juga. Ia diibaratkan sebagai satu kabel dalam telefon ataupun dalam komputer. Ada banyak kabel, jadi ada banyak talian-talian wire yang kita kena sentiasa berkait ataupun berhubung antara satu sama lain. Itu sangat penting. Lepas tu yang ketiganya, saya juga merupakan seorang presiden Manchester City Malaysia. Alhamdulillah, kelab penyokong Manchester City Malaysia ni saya telah pun aktif sejak 2014 lagi. Saya bermula sebagai seorang selebriti, duta selebriti untuk Manchester City Malaysia bersama dengan Arwah Yus Jambu, Syuk Sepatu dan juga Radio AG. Dan sekarang saya dilantik sebagai presiden untuk Manchester City Malaysia. Jadi sepanjang pandemik ni, inilah 3 perkara yang saya bergantung harap. Kalau sebelum pandemik tu memang banyaklah pekerjaan-pekerjaan perniagaan lain yang saya buat. Tapi sekarang ni alhamdulillah saya punya syarikat, saya ada punya syarikat bersama isteri saya iaitu jual suplemen. Sampai saya ada YouTube channel saya, Talib Mizat. Saya ada buat cover kat sana. Saya cuba dapatkan juga partnership dengan YouTube dekat situ. Selain daripada itu, saya juga merupakan seorang presiden Man City. Sekarang saya sibuk uruskan kelab penyokong ini di bawah ROS dan juga di bawah Manchester City sendiri dekat UK sana. Jadi saya sibuk dengan 3 perkara ini. Alhamdulillah, saya just percaya dengan apa yang saya buat, dan saya percaya, yang paling penting sekali, percaya apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik pada kita. Apa yang kita pernah lalui sebelum ni, kesusahan ataupun kepayahan yang kita pernah lalui sebelum ni adalah sebenarnya sebagai kenangan ataupun pengalaman yang akan menjadikan diri kita lebih matang dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih tinggi lagi. Jadi itulah insya-Allah apa yang saya boleh kongsikan setakat itu saja tentang Zero to Hero. Saya buka kepada yang sedang view 10 orang ni, ada apa soalan ke ataupun akan datang nanti siapa yang akan view video ni, yang akan di-save di sini. Boleh saya ada satu soalan. Soalan ni. Alamak. Keluar pula.
Maaf terkeluar kejap Mana ni? Okey. Soalan daripada kejap Okey, kalau ada beberapa soalan boleh tanya saya terus direct pada saya je kat sini. Pada yang akan view akan datang pun boleh tanya saya secara personal juga. InsyaAllah saya akan kongsikan juga. Okey, soalan. Setujukah Tuan bahawa agensi kerajaan kurang membantu bagi usahawan startup dan bantu apa itu usahawan yang baru menceburi bidang perniagaan? Okey, sekarang ni banyak sebenarnya bantuan kewangan dari segi microfinancing untuk startup. Jadi tuan-tuan dan puan yang sedang view ni ataupun siapa yang nak tahu tentang bisnes startup ataupun bantuan kewangan pada bisnes startup ni boleh check dekat SME Bank ataupun Tekun. Ada banyak lagi bank-bank yang terlibat, bank rakyat yang terlibat dalam bantuan perniagaan terutama kepada startup. Saya rasa setujukah tuan bahawa agensi kerajaan kurang membantu bagi usahawan startup? Kerajaan ada juga membantu, bukan tak membantu langsung lah. Bagi saya memang ada membantu, cuma mungkin ada sebab dari segi kajian mereka bahawa mereka perlu khususkan ataupun fokuskan kepada mereka yang ada bisnes dia ada. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat kerajaan pusat pun ada menyediakan bantuan grant khas prihatin kepada mereka yang berdaftar di SSM pada awal tahun tak silap saya, ataupun awal tahun kepada mereka yang pernah berdaftar dengan SSM dapat bantuan GKP 2.0. Dan samping itu juga bank-bank seperti SME Bank, bank-bank lain yang terlibat, kalian boleh cek di social media ataupun di Facebook. Dan mungkin boleh juga dapatkan maklumat di PUJB ni yang sentiasa memberikan informasi tentang bantuan kewangan. Jadi sebenarnya apa yang paling penting sekali adalah kita sentiasa up to date dan pastikan kita peka tentang apa yang berada di dunia digital sekarang ni. Jangan kata kita tak tahu, sebab digital sekarang ni memang sangat pantas dan cepat. Kita kena up to date, kita kena kejar sebab mereka sentiasa update dari semasa ke semasa dan perlu tahu apa yang kita kena buat untuk perbaiki kita punya bisnes. Jadi untuk bantuan dari segi kewangan kepada usahawan startup ni saya rasa ada, saya ada terbaca, saya tak pasti dekat mana. Lepas tu bantuan yang bagi mereka yang dah ada perniagaan pun ada juga. Okey, soalan seterusnya ada pada sahabat saya ni, soalan daripada usahawan. Dulu pernah viral kisah tuan di social media. Boleh boleh ulas berkenaan perkara ini. Okey. Saya nak kongsikan pengalaman saya jugalah. Mungkin ada pernah lihat saya pernah viral dulu, saya dengan isteri saya. Saya dulu naik skuter sahaja. Okey, alhamdulillah akhirnya beberapa tahun lepas saya struggle, lepas saya berusaha dengan isteri saya, dengan keluarga saya, akhirnya saya dapat kereta, akhirnya kami dapat kereta pertama kami. Jadi sebelum ni memang saya tak ada transport langsung. Saya ke mana-mana memang saya melalui kereta sewa ataupun motosikal, skuter tu, ataupun naik bas untuk pergi ke Kuala Lumpur untuk shooting video, untuk rakaman dan sebagainya, untuk temu bual dan sebagainya. Jadi ia merupakan satu perkara yang sangat mencabar dan mematahkan diri saya lah. Jadi saya percaya bila saya berusaha dan saya yakin tentang apa yang saya buat itu adalah satu perkara yang betul, saya teruskan. Jadi waktu saya viral tu memang 2015 saya ada anak seorang, saya travel mana-mana pun saya sewa kereta, saya naik skuter nak pergi bandar jalan pun naik skuter. Jadi lepas saya usaha betul-betul, saya plan balik apa yang saya perlu buat, matlamat saya, perancangan dari segi kewangan saya macam mana, jadual kerja saya macam mana. Jadi saya alhamdulillah dapat kereta yang pertama. Kereta Toyota Vios, hasil daripada perniagaan bisnes online saja. Okey. Jadi memang tak mustahil kepada anda di luar sana yang sebenarnya sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan kalian semua. Mungkin ada yang penat bekerja selama berpuluh tahun ataupun berbelas tahun dalam bidang perniagaan fizikal, maksudnya mungkin food truck ataupun kedai dan sebagainya, mungkin tertekan. Aku kerja berapa tahun tapi tak dapat apa yang aku nak. Aku mungkin dapat pun cukup-cukup apa yang aku nak, tapi tak dapat lebih yang apa yang aku harapkan. Sebagai contoh nak beli rumah ke, nak beli kereta dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang kalian buat tu, selagi mana matlamat ataupun kepercayaan tinggi kepada perancangan kalian dan korang faham tentang matlamat, lagi tu kalian semua akan boleh capai apa yang korang semua impikan. Ini pengalaman saya sendirilah. Memang saya impikan saya nak kereta. Saya ada law of attraction, saya percaya di mana satu hari nanti lepas saya dah struggle susah-susah naik motor ni, kena hujan dan sebagainya, memang saya pasti, saya yakin
dengan perancangan yang saya buat ni adalah perancangan terbaik dan Allah akan bantu. Dan apa yang saya dapat hari ini adalah hasil pada kepercayaan saya lah, dan usaha yang tak pernah berputus asa. Alhamdulillah waktu pandemik ni sangat membantu, setiap bulan ada income yang stabil, lepas tu dapat kenderaan yang baik, dapat melindungi keluarga saya daripada hujan panas dan sebagainya. Jadi memang ia merupakan satu pengalaman yang sangat manis bagi diri saya dan isteri saya. Okey, boleh tuan kongsikan sepanjang merantau ke negara orang, apa yang boleh dipelajari dan dipraktikkan di Malaysia? Okey, di Indonesia, saya pernah merantau ke Indonesia dan juga Thailand. Saya pernah ke dua tempat ni lah, di negara yang berbeza budaya dan masyarakat mereka. Di Indonesia, di Bandar Aceh, kalau kita lihat di sana tak ada bandar ataupun bangunan yang tinggi-tinggi, maksudnya bangunan yang lebih daripada 3 ataupun 4 tingkat. Kebanyakan bangunan kat sana semua 4 tingkat paling maksimum. Kalau kita lihat di Malaysia ataupun di Muar, ada banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Contoh saya tinggal di Muar, bangunan semua tinggi-tinggi dekat Muar, dekat KL, dekat Johor Bahru. Ada banyak bangunan pencakar langit. Okey, kalau dibandingkan dengan Indonesia, mereka tak ada pun bangunan-bangunan tinggi-tinggi ni, tapi dari segi akhlak mereka, budaya mereka berniaga sangat-sangat baik. Sebagai contoh, saya masuk ke kedai, mereka akan memberi salam kepada saya, memberikan senyuman yang baik, melayan saya dengan baik dan menjaga iktidat mereka masing-masing. Perempuan dekat sana memang kebanyakan mereka menjaga aurat dengan baik. Jadi mereka sangat menekankan dari segi aspek Islamik. Inilah apa yang saya lihat lah dari segi budaya masyarakat orang Bandar Aceh. Di mana kalau ada sesiapa yang buat satu masalah dari segi macam maksiat ke penzinaan ataupun perkara-perkara yang melawan undang-undang Islam, mereka akan terus buat hukuman di tempat awam. Itu apa yang berlakulah di Bandar Aceh. Jadi sepanjang saya merantau dekat sana, memang saya sangat bersyukur lah kerana ada di dunia ni sebenarnya ada negara yang masih lagi menghargai, menghormati dan menjaga agama Islam dengan baik. Saya sangat bersyukur dan sangat terinspirasi lah. Bila saya berjumpa dengan wali kota Bandar Aceh pun sangat-sangat baik dari segi perhubungan mereka dengan saya. Bercerita, mereka kenal saya sebagai seorang selebriti dan mereka juga memberi peluang untuk saya bercakap di dalam televisyen Bandar Aceh dan juga media-media di sana. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah dekat sana budaya mereka sangat beradab dan berakhlak. Jadi dari segi pembangunan pun taklah maju sangat, tapi masih mereka rasa bersyukur dengan apa yang mereka ada. Okay? Kalau dibandingkan dengan negara kita, dengan keadaan kita kat Malaysia ni, di Muar ke Kuala Lumpur ke, memang kita sangat maju lah. Mereka sangat ketinggalan, tapi kita bersyukur sangat-sangat sebab kita ada negara yang lebih baik dari segi ekonomi. Okey, soalan seterusnya. Soalan daripada usahawan. Boleh kongsikan idola anda, terutamanya berjaya dalam bisnes. Okey. Saya punya inspirasi ada beberapa lah. Kalau di negara Malaysia ni, saya terinspirasi dengan seorang selebriti dan juga arkitek. Pernah dengar tak nama pelakon? Seorang pelakon yang merupakan seorang arkitek dan juga arkitek juga pelakon. Apa nama dia, lupa dah. Yang saya Azhar Sulaiman. Okey, Azhar Sulaiman. Okey, maaf, Azhar Sulaiman nama dia. Sudah lama dah tak sebut, tak tengok dia punya Instagram. Azhar Sulaiman merupakan seorang arkitek dan juga seorang usahawan dan juga seorang selebriti. Okey, beliau pernah buat satu projek di Kuala Lumpur dan beliau juga berkongsikan pengalaman beliau dengan saya sebagai seorang arkitek. Samping beliau juga seorang pelakon. Jadi beliau merupakan idola ataupun inspirasi saya dalam bidang usahawan. Di mana masa yang sama saya gunakan platform selebriti ini sebagai platform untuk saya berhubung, berjumpa dengan orang ramai untuk memberi kepercayaan kepada orang ramai. Kalau di luar negara pula, saya terinspirasi ataupun sangat suka dengan seorang arkitek, sculptor, painter dan juga engineer. 4 perkara satu masa dia buat, iaitu Santiago Calatrava daripada Spanyol. Beliau merupakan seorang arkitek yang antara yang paling berjaya di dunia. Okay? Top 10 most richest architect in the world. Dia dapat nombor 4 tak silap saya. Jadi beliau merupakan seorang arkitek, seorang engineer, seorang jurutera, seorang arkitek, seorang painter, pelukis dan juga seorang sculptor. Okay. Jadi saya memang sangat terinspirasi dengan beliau kerana beliau dapat buatkan 4 perkara satu masa. Jadi beliaulah buat arkitek, beliaulah seorang engineer, beliaulah yang buat segala-galanya. Jadi beliau masih boleh berjaya dan boleh dipandang ataupun direspek oleh orang di seluruh dunia. Jadi apa yang saya impikan, saya harapkan saya dapat berjaya seperti mereka ni lah yang berjaya, terbukti berjaya di hadapan mata kita, dan kita kena pastikan kita juga
buat kita punya cerita, cipta kita punya kenangan, pengalaman kita supaya dapat beri inspirasi kepada orang ramai. Bukan nak tunjukkan kita ni hebat dan sebagainya. Sebenarnya adalah kita berperanan sebagai seorang yang memberi inspirasi, dapat membantu orang ramai untuk supaya dapat berjaya seperti mana kita berjaya. Dan insyaAllah hari ini apa yang saya kongsikan dapat inspirasilah kepada anda semua yang menonton, yang setia menonton bersama dengan PUJB ni, dan teruskan berkongsi ataupun share lagi Facebook Live ni kepada kawan-kawan insyaAllah. Lah soalan. Jika diberi peluang untuk diberikan kursus secara fizikal, kursus apa yang Tuan minat sampaikan? Setujukah Tuan datang merupakan perkara penting dan memastikan penerimaan bantuan sama ada dapat selaraskan? Kursus secara fizikal maksudnya macam mana ya? Oh yes. Saya memang sangat khusus secara fizikal maksudnya berminatkah Tuan sekiranya dapat diberi peluang untuk buat khusus secara fizikal, iaitu berdepan face to face dengan orang ramai. InsyaAllah saya tak pernah buat lagi lah tahun ni. Sebelum-sebelum saya pernah buat, tapi kalau diberi peluang akan datang untuk saya datang ke mana-mana agensi ataupun sebagai contoh PUJB, untuk saya datang untuk berikan sharing saya, motivasi ataupun inspirasi talk saya berminat untuk join insyaAllah. Dan saya setujulah kalau sebenarnya bila kita nak pastikan penyaluran bantuan tu sampai kepada orang yang tepat, kita kena pastikan data ataupun maklumat yang diberikan itu jelas dan detail. Kadang-kadang orang kata, satu saluran tu kadang-kadang berlapis-lapis. Kadang sampai 5 lapis baru sampai kepada orang yang sepatutnya dapat. Jadi saya berharap supaya akan datang saluran yang betul ataupun cara yang betul dan terbaik yang perlu dilakukan supaya semua bantuan dapat disampaikan melalui data yang tepat dan betul. Harapan saya kepada sektor ekonomi terutama di Johor dan nasihat kepada usahawan agar terus bangkit. Harapan saya berharap agar kita bersedia dari segi mental, fizikal, emosi kita dan strategi dan planning kita supaya kita tidak ketinggalan dan tidak terpesong daripada landasan yang sebenar, supaya kita terus ke matlamat kita yang jelas, iaitu short term dan long term planning, jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang, mana kita kena pastikan dengan jelas dan firm, iaitu dengan satu keputusan yang orang kata apa, meyakinkan. Kita kena yakin dengan apa yang kita buat keputusan tu. Sebagai contoh, matlamat aku nak capai 10 tahun ni, aku nak capai banyak branch, aku kena buat. So kita kena firm. Apa yang kita nak buat tu kena firm, decision kita kena firm, kena pandai buat keputusan dengan baik. Lepas tu saya harap insyaAllah ekonomi akan stabil seperti sedia kala, dan insyaAllah banyak hikmah yang akan berlaku lah. Mudah-mudahan mana tahu lepas ni bisnes online dapat lebih yang kata apa, lebih ke depan, lebih digunakan oleh ramai masyarakat di negeri Johor ataupun di Malaysia secara am. Jadi saya harapkan kita semua supaya celik IT, celik digital, dan supaya terus maju dan jangan berputus asa insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga kepada PUJB, kepada Tuan Azizi kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi dengan orang Johor. Saya orang Johor, saya orang Muar Johor, saya bangga jadi orang Johor. Saya pergi bandar pakai slipper je. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimanfaatkan dalam bisnes masing-masing insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.